Aku melalui satu macam perjalanan hidup yang tak seperti orang lain, seperti privilege person yang lain lah. Mungkin ada beberapa liku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, hos anda Ikram Malik dalam rancangan The Podpad. Terima kasih kerana menonton episod 3 bersama tetamu kita Syafiq Zuddin. Korang dah boleh tengok dalam title YouTube channel kita. So before that, for those who are new to my channel, The Podpad ni aim kita adalah untuk mencari youth speakers ataupun youth guests untuk share their experience. So basically belia-belia di luar sana yang mempunyai background, tak kisahlah business ke, aktivis ke, pasal mental health ke, boleh contact saya so that kita boleh feature kamu di YouTube The Podpad Podcast. So guys, kepada yang baru di channel YouTube saya, jangan lupa like channel saya, subscribe juga dan share kepada rakan-rakan anda. Alright? So, tanpa membuang masa, kita memperkenalkan tetamu kita, tetamu nombor 3 dalam rancangan The Podpad. Beliau ni berasal daripada Pulau Pinang. So, dia akan guna dialek-dialek Pulau Pinang dia lah. Aku yang orang Melaka ni pun akan cakap Pinang juga. Don't worry, don't worry. Anyway, perkenalkan tetamu kita, seorang aktivis, seorang yang passionate dalam volunteering. Memperkenalkan Syafiq Izzuddin. Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Suara macam DJ Aduh. Ikram. Okey. Sihat Syafiq? Alhamdulillah sihat. Kita duduk kat rumah macam ni lah, kerja makan tidur lah online learning ni. Dengar tu makan tidur. Dah keluar dah Pulau Pinang dia. So ni Syafiq sekarang ni dekat mana? Alhamdulillah dekat Penang lah ni, disebabkan online learning daripada bulan 3, hujung bulan 3 tu duduk dekat Penang lah. Ui, lama dah ni, daripada hujung bulan 3 sekarang bulan apa? Bulan 12 apa? Lama dah. Macam mana kat rumah tu? Makan tidur. Bersenam ada tak? Allah, jangan tanya yang tu. Jangan tanya. Okay. Nanti kita edit. Nanti edit. Anyway, so aku dah kenal kau. Macam biasa kan, macam tetamu-tetamu sebelum ni. Aku dah kenal korang. So macam mana kalau kau kenalkan diri kau kepada tetamu-tetamu kita, pendengar kita di Spotify dan viewers kita di YouTube channel. Silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri ya. Nama diberi Muhammad Syafiq Zuddin. Saya adalah peminat tegar ya, The Podpad . Alhamdulillah. Terima kasih. 2 episod sebelum ni aku tengok jadinya soalan hujung tu dah tahu kita dah fikir awal. Kalau korang nak tahu soalan dia apa, korang kena tengok sampai habis. Okey, baik insya-Allah. Okey, rasanya untuk mengenalkan diri saya sama baya dengan inilah kita punya saudara speaker kita ni, moderator kita ni, iaitu Ikram, 24 tahun alhamdulillah. Kami berkenalan daripada sekolah menengah, daripada form 4, di mana kita punya moderator masuk ke dalam sekolah menengah tersebutlah yang berlokasi di Melaka. Lepas tu berkenalan alhamdulillah sampai ke sekarang ni. Walaupun jauh daripada negeri tak sama, jarang kontak, jarang bersemuka kan. Selalulah kita keep in touch dari segi social media dan sebagainya. Dan melihat juga perkembangan kita punya saudara Ikram Malik kita ni. Makin lama makin hebat orangnya. Dekat di hati kan. Betul. Allahu Akbar. Okey. Untuk memperkenalkan diri, saya ni disclaimer berkenaan dengan perjalanan hidup saya ni tak ada lah satu perkara yang menarik lah bagi saya lah. Cuma saya melalui aku tak apalah. Aku melalui mana-mana. Okey, tak apa. Aku melalui satu macam perjalanan hidup yang tak seperti orang lain, seperti privilege person yang lain lah. Mungkin ada beberapa liku dalam perjalanan hidup yang tak sepertilah yang dirancang sebelum ni. Kebanyakan yang
terjadi adalah bukan pilihan kehendak saya, tapi adalah pilihan kehendak yang Maha Esa, yang Allah lah, yang ditentukan, dan ada hikmah di sebalik itu. Nanti saya akan cerita ada beberapa hikmah yang saya alhamdulillah lah dapat jumpa masa waktu-waktu muda ni. Alhamdulillah dia dapat, setengah orang tu dia terima hikmah 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Tapi alhamdulillah saya diberikan hikmah tu dalam masa yang begitu dekat, setahun 2 tahun. Kenapa kehendak saya tu tak diberikan kepada saya? Ada sebab-sebab dia. Okey, baik. Perjalanan hidup saya macam biasalah, orang Penang, banyak kat Penang lah, sekolah rendah kan, sekolah rendah. Saya berasal daripada keluarga B40 lah sebelum ni, B40, dan juga daripada keluarga yang tidak dari segi keberadaan, dari segi kewangan duit dan sebagainya, di sekolah rendah, luar bandar je, dekat Penang, sekolah rendah. Kemudian dapat masuk ke KYS lah, satu sekolah menengah private dengan saudara kita punya Ikram. Alhamdulillah, yang tu pun sebenarnya KYS yang approach sekolah terbaik luar bandar dekat Penang. Alhamdulillah 2 nama diberi, saya tercalon. Lepas tu tak apalah, melalui RBS, residence based selection kan, untuk KYS lah. Nanti korang boleh tahulah apa itu KYS dan sebagainya berkenaan. Lepas tu dalam KYS lah, saya orang kampung rasa dia macam janggal lah masuk berkawan dengan kawan-kawan elit dan sebagainya. Beberapa struggle yang saya lalui dalam perjalanan tu, mencari makna hidup, mencari kenali diri sendiri, mencari kawan, apa itu berkenaan dengan hiduplah, proses pembelajaran. Saya belajar banyak, bukan sekadar dari segi kehidupan saja, pendidikan, kehidupan dan sebagainya. Lepas tu kemudian habis SPM, melanjuti kenai, Form 4 kenai lah. Ikram ni kan, dia masuk masa Form 4. Masa tu kita ni geng-geng besya-besya je, tak adalah yang menonjol pun kan. Kita buat kerja kita macam tu lah, geng RCC, Resource Center Committee. InsyaAllah. Alhamdulillah. Geng librarian. Dia librarian guys. Ada So, librarian guys. kami ni suka baca buku. Allahu Akbar, kenangan. Buka pintu di South Center Librarian ya, muka depan, jaga kat depan tu kan. Bukan buat apa pun. Okey, baik. Seterusnya pergi kepada SPM. Niat di hati sebenarnya untuk melanjutkan pelajaran dalam engineering lah, tapi lepas dapat result SPM, dia lebih kepada economics dan juga accounting. Saya dapat dulu A+ dari segi economics dan sebagainya, tetapi niat di hati tu tak ke arah situlah. Saya lebih pada more hands on practical, tapi memang disebabkan KYS ni kebanyakan dia nak pergi kepada overseas sebagainya. Dah kena brainwash. Tengok kawan-kawan nak pergi overseas tu, brainwash kan. Kawan-kawan pergi overseas tu, kita pun teringin nak pergi. Walaupun result engineering ni tak bagusnya. Tapi kalau gunakan result economics dan accounting, alhamdulillah, insya-Allah lah lebih mudahkan perjalanan tu lah. Tapi at the end of the day, saya tak dapat untuk pergi dapat scholarship dan sebagainya. Tapi saya mencari juga laluan lain untuk pergi overseas melalui seterusnya saya masuk dia diploma di RB Highcom, yang dalam itu dia ada degree untuk pergi ke Liverpool. Pada masa tu dia orang tak ada foundation lah. Saya melalui diploma dapat scholarship di situ. Tapi pada penghujung diploma itu, program degree itu abolish. Disebabkan tak dapat sambutan dan juga kos yang sangat tinggi. Jadinya saya tak dapat pergi kepada overseas lah. Terkubur di situ. Mungkin saya tak tahu sebab apa Allah menjanjikan apa untuk saya. Saya tak tahu macam mana. Tapi saya teruskan. Life must goes on kan. Teruskan Betul, hidup. Macam itulah. Betul? Kita tak boleh give up kan. Betul tu. Mesti ada jalan punya. Okey. Seterusnya, sementara nak menunggu sambung degree tu, memang niat di hati memang nak sambung degree pada awalnya. Sementara mencari degree tu, saya banyaklah mencari mengenal makna hidup dari segi saya bekerja. Saya masuk sendiri industri bekerja, iaitu dari industri manufacturing lah. Saya ambil engineering, sebelum ni manufacturing. Saya melewatilah proses tu macam mana dalam setahun tu norma kehidupan seorang pekerja tu. Macam mana, adakah benda itu yang akan saya tempuhi dalam beberapa tahun selepas saya habis degree.
20 tahun, 30 tahun. Adakah benda tu yang saya mahulah benda-benda itu. Rutin harian yang sama, atau kerja yang sama, dan juga adakah itu yang saya mahukan dalam dunia ni lah. Saya nampaklah dari situ environment sebegitu yang sebenarnya selepas saya masuk dalam bekerja 4 bulan di Sepang di Hartalega, kemudian saya bekerja di Plexus. Hartalega is buat sanutan getah lah, sama-sama dengan pesaing Top Glove lah. Yes. Kemudian saya pergi kepada Penang, semiconductor, industri semiconductor manufacturing. Di situ juga saya melewati lah macam mana sebenarnya kehidupan bekerja ni macam mana. Adakah itu yang saya mahukan? Macam mana kesukarannya itu, pergi balik kerja, tidak, pergi balik kerja, tidak, pergi balik kerja, tidak, kan? Hujung minggu dekat rumah, tidak juga. Masing-masing penat, memang penat. Kadang masa tu terbuang di jalan raya saja. Mungkin nanti saya ceritalah kemudiannya. Seterusnya, saya tak jangka sebenarnya untuk masuk degree. Lepas saya apply UPU, alhamdulillah diberikan kemasukan ke dalam UIA, alhamdulillah. Sebelum ni saya pernah dapat lepas SPM tapi saya reject. Nampak tak dia punya hikmah tu? Dipertemukan balik dengan UIA. Saya tak tahu kenapa. Alhamdulillah lah saya masuk UIA tu banyak benda sangat perubahan yang saya terima berkenaan dengan sekali lagi mengejar makna hidup. Banyak benda yang saya sangat terima sebab saya dari kecil saya tak dapat didikan agama daripada ayah saya lah. Sampai sekarang pun ayah saya lah tak mampulah untuk mengaji, baca Quran dan sebagainya. Jadi semua tu saya mencari sendiri. Dan juga mungkin sebab itulah pada awal-awal SPM tu saya dipertemukan dengan UIA tapi saya reject sebab takut bahasa Arab. Dan juga hati berkorban-korban untuk pergi overseas kan. Sekarang dah fasih ke bahasa Arab? Masya Allah, ahlan wa sahlan ya akhi. Alhamdulillah. Okay, baik. Seterusnya masuk UIA itu dengan UIA itu sebenarnya dia merangkumi pelbagai kuliah, pelbagai fakulti lah, sana panggil kuliah kan. Dia merangkumi pelbagai kuliah, pelbagai jenis manusia, pelbagai perkara yang kita dapat belajar. Dari situlah saya mengenali dari segi volunteerism ni sebenarnya. Macam mana hidup kita ni adalah perlu memberi. Kita perlu memberikan manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada orang lain. Dan bukan hanya pentingkan diri sendiri saja. Itu yang sangat penting saya jumpa. Saya meneladani, menyantuni setiap kuliah. Bukan sekadar engineering saja, saya menyelami law students, Usuluddin student, usul fiqh student, yang ke arah keagamaan sinilah, dan psychology students, and then kemudian counselling students, ada education student, economic student. Saya menyanti semua. Dan yang menariknya berkenaannya UIA ni, inilah antara nikmat yang saya amat syukurilah, hikmah yang saya tak pernah jangka saya dapat. Dia bukan mengejar saya berkenaan dengan pekerjaan saja, tapi mengenal makna hidup. Bila mana UIA ni, kalau nak tahulah UIA ni, sebabkan dia Islamik kan, berkenaan dengan program-program berkenaan dengan nyanyian nyanyian, tarian dan sebagainya memang sangatlah kurang. So benda-benda lara ni memang susahlah nak jumpa. Jadi sebabkan kekurangan fokus student ke arah tu, student-student lain akan banyak fokus kepada buat program yang lebih memberi manfaat dari segi community service, volunteerism. Lepas tu ada bicara-bicara ilmu setiap malam. Dari situlah dia membina saya punya dalaman lah. Nampak dari segi situ saya bukan sekadar belajar untuk belajar. Yang pentingnya untuk dapat degree itu bukan sekepil sijil itu. Sebenarnya adalah perjalanan 4 tahun itu yang kita perlu cherish every moment of it. Itu sangat penting. Setiap perjalanan itu kita perlu nikmati proses dia. Jangan tunggu untuk dapatkan destination saja. Memang dengar seperti klise, tapi kita tanpa tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sukses tu. Tapi at the end of the day, sukses itu hanyalah sekadar sukses lah untuk seseorang tu. Untuk dapatkan sekeping sija je. Pekerjaan saja. Adakah itu yang anda mahu, kurang mahu? Itulah
perjalanan hidup saya nanti saya akan cerita lagi, insya-Allah. Lepas ni banyaklah mukadimah dia ni, insya-Allah. Ah. Asal sebab sedikit lah Boleh. perjalanan. Nanti saya akan cerita macam mana saya terlibat dengan volunteerism dan sebagainya. So itu sedikit tentang tetamu kita, iaitu Syafiq Zuddin. Dia ni telah cuba untuk mengenali diri dia sejak sekolah menengah lagi, betul? Kira Betul. sejak sekolah menengah lah kan, nak kenal diri dia dan menyelami, nak kenal erti hidup. Dalam universiti ni dia pun ada cakap tadi, kita universiti ni bukan hanya untuk mengejar sekeping sijil kan. Ada orang macam masuk universiti, aduh aku nak cepat-cepat habis belajar kan, nak dapatkan sijil, nak jadi kerja kan, tapi sebenarnya during the process of getting that certificate tu, korang kena experience lah, kena buat something yang meaningful to you. Kena cari apa benda yang korang nak buat sebenarnya. Macam Syafiq cakap tadi, dia kerja before buat degree kan, kau kerja dekat Harta Lega semua tu kan, untuk tahu macam mana proses dia, ini ke yang dia nak buat. So dia mengenali and dia research pasal life dia, mana apa yang dia nak buat in the future. So itulah dia, Syafiq Zuddin. Anyway, so minggu ni kita punya topik ni kan pasal, yelah, kita memperkenalkan dia tadi, seorang aktivis, seorang yang passionate dalam volunteering. So minggu ni punya topik pasal youth and giving back to the society, and also volunteering. Kita sebagai belia ni, apa itu belia, apa yang kita boleh buat sebagai seorang belia. So Syafiq, apa itu seorang belia? Apa makna seorang belia ni? Kalau nak tahu kenaan belia ni, dia banyak terjemahan sebenarnya. Tapi kalau mengikutkan Khairul Jamain ni seorang aktivis dari segi, korang tahulah, dia banyak berbakti ke luar negara. Korang tengok social media. Muda itu adalah sejarah. Dan juga muda itu kadang juga boleh diterjemahkan kepada seorang yang bodoh. Faham? Muda itu sejarah dan juga muda itu bodoh. Dan juga dari sebab itulah, sebabkan kebodohan itulah, kita perlukan terus untuk mencuba dan belajar segalanya. Sebab kita tak tahu adakah perkara yang kita minat itu betul-betul kita minat. Adakah passion yang kita minat sejak kecil tu betul-betul kena dengan jiwa kita. Itu sebabnya muda itu adalah trial and error. Teruskan mencuba. Itu sangat penting. Sebabnya kadang orang terlupalah satu benda, kadang nikmat yang kita dapat ni kan. Every good is to see how you spend your days with it. Itu sangatlah penting. Segala rahmat kita dapat, nikmat yang kita dapat dan kurniaan itu adalah ujian sebenarnya untuk kita spend masa kita sebaik-baiknya. Sebabnya nanti kita akan dipersoalkan nanti. Pada hari kita dibangunkan kembali. Sebab itulah setiap perkara, nikmat yang kita dapat, kesihatan yang kita dapat, masa yang kita dapat itu sangat penting untuk kita lakukan sehabis baik, manfaatkan sehabis baik. Macam saya cakap tadi, sebab fitrah manusia adalah, sebab baik insan adalah manusia yang sentiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu sangat penting. Sebab itulah, cubalah segala benda. Even Jack Ma sekalipun, dia pernah mencuba segala jenis benda sampailah dari segi itulah, proses itu dululah, degree jalanan, ijazah jalanan itulah yang dia membina karakter hidup dia. Bukan sekadar berpandukan kepada satu jalan yang sahala lah. Kita terlampau kadang guideline tu ada, tapi kadang-kadang nasihat itu tak kena dengan jiwa. Sebabnya kita minta nasihat kepada orang yang melalui perjalanan yang berbeza dengan kita. Itu yang penting. Sebab itulah minta nasihat juga perlu mencari orang yang betul. Sebab itulah proses muda ni adalah seorang muda youth, kita kena terus mencuba. Buat masa sekarang ni macam bagus lah, macam saudara kita punya Ikram Malik ni kan, insya-Allah dia sangat hebat dari segi saya nak tunjuk contoh-contoh sekarang ni. Sekarang ni kita terlampau banyak consume kan, ke seorang pemuda, pemudi dan sebagainya. Kita banyak consume dari sisi, tak kisahlah kita main game ke, kita dan juga segala perkara-perkara ni terlampau pasif. Dia tak keluarkan something. Majority bagi kita terlampau pasif. Dan juga hobi-hobi yang kita buat sekarang pun banyak yang pasif hobi.
passive hobby maknanya yang saya nak cerita kat sini adalah makna contohnya passive hobby tengok Netflix, main game. Dia tak mengeluarkan apa-apa, cuma dia input tu datang ke kita saja kan. Input tu main kat kita saja. Terasa Penang saya. sikit. Main kat kita saja. Dia tak memberi manfaat kepada orang lain. Tapi dia ada dua, passive hobby dan juga active hobby. Kita boleh juga tukarkan passive hobby kepada active hobby. Macam contoh, kalau nak main game, boleh. Passive, di mana kita tukar dari passive kepada active hobby, kita buatlah review game tersebut kat YouTube. Contohnya. Dan juga kalau Netflix, kita buat review, nilai yang dapat dalam movie yang kita tengok tu, kita tulislah karangan ke apa, penulisan ke apa dalam Facebook dan sebagainya. Dan contoh yang kita nampak sekarang ni adalah podcast. Podcast inilah antara salah satu aktif hobi. Aktif hobi yang kita patut terapkan kepada orang lain untuk berkongsi ilmu. Terus membudayakan ilmu itu, terus untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Itu sangat penting. Jangan kita simpan untuk kita saja. By the end of the day, kita akan dipersoalkan. Ilmu yang kamu dapat itu, apa yang kamu manfaatkan? Adakah untuk kepentingan diri sendiri atau untuk orang lain? Itu sangat penting. Ini salah satu contoh podcast. Sebabnya sebelum ni, masa bulan 3, bulan 4 itu, saya ada buat jugalah macam live IG. Betul. Ada jemput. Ada jemput saudara Ikram. Ada tengok juga dalam kita nak jemput speaker kita kena research kan. So Syafiq ni dia selalu buat IG live tau. Dia sebagai project MCO. Project waktu dia PKP, IG live tu. So itu one of the active hobby lah kan. Sharing session dengan orang so that orang pun yelah mestilah orang pun nak tahu kan apa yang ilmu yang kita ada kan. Kalau kita pun diam untuk diri sendiri je, apa guna kan? Tak bagus lah. Better kita share with other people. Itu yang menarik lah. Itulah kalau kita buat macam contoh podcast, pada masa yang sama kita akan buat study atau revision sebelum tu. Soalan apa nak tanya kan. Indirectly kita akan belajar. Dan pada masa yang sama, bila masa kita interview orang, kita mendapat input dari orang lain. So it is like a win-win situation. Itu benda yang menarik lah. Pada masa yang sama, orang lain juga boleh dengar. Dan selagi podcast tu berada di dalam internet, selagi itulah pahala kita akan berjalan. Walaupun itulah tinggalan kita untuk ke hadapan. InsyaAllah, amin. Itu sangat penting. Buatlah satu benda yang betul-betul bukan sekadar buat mengikut-ikutan orang lain, tapi buat kena ada sebab. Kenapa nak ikut-ikutan orang lain? Kadang-kadang orang terlampau buat ikut trend kan, tanpa memikirkan sebab apa. Nak ikut trend lah, nak kena menari lah, yang nu lah, yang ni. Tak kisahlah apa-apa kan. Dan lagi satu berkenaan dengan aktif hobi. Aktif hobi satu lagi adalah mungkin kita boleh melukis, tak kisah apa-apa, benda yang mengeluarkan idea, mengeluarkan input. Dan juga berkenaan dengan hobi ni, ia terbahagi kepada 3 jugalah. Ada menyimpang sikit. Hobi ni dia terbahagi kepada 3. Untuk kita menyibukkan waktu, dia muda ni, dia menjadi masalah bila mana kita tak ada rutin harian. Dan mana PKP ni, masa yang fleksibel kita akan rasa kosong. Dan juga sebab kita tak ada rutin harian, kita akan bosan. Itulah jadi masalah lah ni. Pembangunan diri itu tersekat, terbantut. Sebab itulah terlahirnya tiba-tiba orang buat benda pelik-pelik, pergi join benda untuk menghiburkan hati, untuk memasukkan atau isi kekosongan hati dengan benda keseronokan hiburan luar lah yang bersifat sementara. Itu yang kebanyakan orang buat. Jadi sebab tu saya cuba galakkan untuk orang muda ni, adakan hobi. 3 jenis hobi ya. The first one is hobi yang increase your creativity. Tak kisahlah ilmu or something, tak kisah, increase your creativity. Second one, ilmu yang improve your health. Health, exercising dan sebagainya. Dan 3, hobi that can generate income lah. Tak kisahlah passive income ke. Macam contoh kita ada, tak kisah setengah orang dia suka saham kan, stock market ke, macam Ikram ni dah power ni, stock market ke, dari segi jual life insurance ke, tak kisah apa, kita menjual ke apa, berniaga ke apa, dapat income dan sebagainya. Itu contoh-contoh hobi lah. Okay, rasanya itu saja buat masa ni berkenaan dengan youth. Okay. Itulah. So kesimpulan dia, apa maksud muda bagi Syafiq ni ialah
korang waktu umur-umur muda belasan, early 20s before 30 kan, yang masih muda sehat ni, kita kena cuba fail, cuba fail to find apa yang korang nak buat. Macam tadi juga, in the end korang nak buat apa, korang kena cubalah. Korang tak boleh lah set mindset korang sekarang macam, oh aku nak jadi seorang doktor lah. Tapi bila kau dah umur berapa-berapa macam tu, kau buat benda ni, kau macam best pula buat benda ni, best pula buat benda tu. Sebab kau tak cuba kan buat benda lain kan. So kena cuba buat benda lain. In the end kau akan improve yourself so that kau jumpa what is your passion. And also satu lagi point yang dia ada sebut is mostly about giving back. Dia pun cakap active hobby. So active hobby ni is a type of hobby yang orang lain pun boleh get the benefit from your hobby. Betul Syafiq? Macam contoh podcast ni kan, kita share knowledge, orang pun dapat knowledge ni. Kita main game, kita buat review, orang pun macam oh macam ni ke, nak solve the game and everything. So waktu kau muda ni ialah untuk kau mencuba dan also giving back to the society. Betul? Yes. So pasal cakap, kita cakap pasal giving back to the society kan. Kita juga ada introduce Syafiq pasal seorang yang passionate about volunteering. Kalau korang tengok social media dia ada volunteering banyak tempat jugalah, giving back to orang-orang susah di Pulau Pinang, especially during PKP kan, musim PKP ni aktif juga tau kan. Dia pun ada buat yang IG live tu, giving back to the society. Cuba cerita sikit macam mana boleh terlibat dengan volunteering ni. Okay, baik. Berkenaan dengan volunteering ni, baru je start sebenarnya. Sebabkan macam saya cerita sebelum ni kan, masa saya diploma, kemudian masuk kerja, saya tak sempat untuk tahu benda-benda macam ni, menyantuni benda ni, dan juga dapat ilmu berkenaan benda ni. Rasa macam lepas tu, bila mana masuk UIA, saya dipertemukanlah, didedahkan dengan benda macam ni. Jadi rasa tu sangatlah berbeza, amatlah berbeza. Bila masa sebelum ni jiwa tu rasa kosong, tak terisi. Dan bila masuk UIA didedahkan dengan perkara-perkara sini, saya rasa macam seronok untuk sentiasa melakukan benda ini, mendapatkan senyuman daripada orang lain, kan? Rasa hidup itu rasa makna, ada nilai di sebalik hidup tu. Sebabnya saya berkenaan nilai hidup ni, nilai seseorang ni adalah berbeza sikitlah untuk semua orang. Macam contoh, setengah orang dia menilai kehidupan seseorang itu dari segi berapa banyak ilmu yang dia ada. Kadang-kadang orang menilai setengah orang itu adalah dari segi berapa banyak harta yang dia ada. Tapi bagi saya menilai seorang itu dari segi berapa banyak yang kamu telah memberi manfaat kepada orang sekeliling kamu. Berapa banyak yang kamu beri kebajikan kepada orang sekeliling kamu. Itulah nilai kamu sebenarnya. Buat apa ada segala ilmu, segala harta. Dan pada end of the day nanti, korang akan tak boleh bawa ke kubur pun akhirnya, ujungnya. Dan dia akan diwasi kepada orang lain. Itu yang sangatlah saya tekankan. Dia berbalik kepada kita punya niat pada awal ni lah. Itu sangat penting. Bukan sekadar buat saja. Okay. Untuk berkenaan dengan aktivis ni, dia membawa satu perkara yang sangat mendalam lah jugalah, aktivisme ni. Sebabnya saya berasal daripada keluarga yang susah. Jadi saya faham bagaimana tiada privilege itu. Privilege itu tak dapat diberikan kepada saya. Dan bagaimana orang lain dapat head start pada awal. Kebanyakan pendidikan tu berasal daripada dari kecil, daripada rumah. Macam mana setengah orang itu mendapat pendidikan daripada ayah dan ibu mereka yang sangat membantulah untuk dapatkan head start dari orang lain. Itulah sangat saya nampak. Dan dari situ jugalah saya membina satu sifat, itu qanaah lah, mencukupkan. Itu sangat penting, iaitu kita dari segi kehendak dan keperluan dan sebagainya lah kan. Saya buat masa ni memang seorang yang minimalis lah. Saya asalkan dah cukup tu dah okey lah, tak ada masalah. So tak kisahlah makan setiap hari benda yang sama ke, tak ada masalah. Itu tak ada masalah dari segi keperluan hidup dan sebagainya.
Dan juga kita perlu bersederhana, moderation. Moderation lah sangat penting. Wasatiyah dalam Islam. Itu sangat penting. Tidak terlampau terlebih dan tidak terlampau terkurang. Just cool-cool okay je. Okay, berkenaan dengan aktivisme ni, memang dia berkait rapat betul dengan kanaah kita sentiasa berasa cukup. Tak ramai yang rasa benda yang dia ada tu cukup. Selagi itulah dia akan meminta benda yang baru, materialistik, nak kereta yang baru, sentiasa ada kereta yang baru, rumah yang lagi besar, yang lagi besar. Dan pada akhirnya nanti harta yang kita dapat itulah yang kita perlu jaga. Kalau contoh kita mengejar ilmu dan juga manfaatkan ilmu itu akan menjaga kita. Itu berbeza. So untuk aktivis ni kita kena bermula daripada pendidikan kita sendiri, prinsipal kita sendiri pada awal-awal tu. Merasakan cukup dan juga feel empathy toward others. Dan juga privilege itu, fahami maksud privilege dan sebagainya itu. Anak muda ni memang dia tak bisalah untuk berhenti bergerak. Jika dirantai kakinya, maka tangannya pula pantas memberi tau. Jika dirantai juga tangannya, mulutnya pula akan memberi. Memang anak muda ni semangat dia berkobar-kobar kan, macam Betul. siapa cakap tu, ya Allah, first speaker tau. Naim. Anak muda ni anak muda kan tak pernah cukup, dia cakap. Yes, tak pernah cukup tau. So salurkanlah tenaga kita tu kepada saluran yang betul. Itu sangat penting. Dan juga berkenaan dengan aktivisme ni, saya bermula dengan, kalau korang tengoklah cerita Rudiah Habibie banyak mengubah perspektif hidup saya lah berkenaan dengan berbakti dan sebagainya. Dia pernah bertanya kepada seorang rakan ni, dia cakap kalau fitrah manusia itu adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain, di manakah saya patut bermula? Tu dia tanya kan. Dan ada soalan yang dibalas sebelah tu. Kalau nak dimulakan itulah, carilah di tempat yang orang memerlukan. Saya ubah ayat sikit. Orang ramai memerlukan. Bukan tempat yang orang dah ada. Dah ada. Benda macam tu. Jadi, saya santuni perkara-perkara macam inilah. Macam contoh, perjalanan daripada universiti dan juga di luar. Kebanyakan kelab yang saya join, kebanyakannya bukan kelab yang ternama. Kelab yang dah ada orang yang nak masuk slow in jadi presiden semua kan. Masing-masing dia orang dah ada kepakaran masing-masing. Jadi saya kebanyakan yang saya santuni adalah kelab-kelab yang perlukan bantuan, yang tak ada siapa yang nak bangunkan untuk improve dia punya keadaan. Contohnya saya masuk daripada kelab dalam engineers student society lah, EXCO di situ. Saya ubah, refurbish a few things berkenaan dalam tu, daripada tak ada logo dan sebagainya, kita buatkan daripada beberapa program, kita buatkan program untuk bermanfaat kepada lain. Kemudian bergerak kepada gabungan anak Pulau Pinang, iaitu Penang ni lah, bila mana balik PKP hari tu, tak ada langsung persatuan untuk menghubungkan mahasiswa dengan kerajaan negeri. Dan juga bila mana mahasiswa dekat universiti, dia orang dah sentiasa berkobar-kobar buat kerja kan. Bila mana balik kepada negeri sendiri, tak tahu nak buat apa. Betul. Faham tak? Masing-masing tak tahu apa-apa. Dia macam mati akal. Jadi dari situlah saya mencuba untuk merapatkan balik ukhuwah-ukhuwah masing tu, mempertemukan balik semua, start pada zero. Kita jumpa semua orang, kita berjumpalah dengan ahli politik dan sebagainya. InsyaAllah, ini kisah lain. Berjumpa dengan pelbagai orang yang berkepentingan untuk membantu mahasiswa untuk menambur bakti balik. Dan juga kemudian terus kepada NGO yang saya tubuhkan, yang saya dan kawan-kawan saya tubuhkan dengan bantuan kerajaan negeri, iaitu mahasiswa Islam lah untuk Pulau Pinang. Yang sebelum tak ada langsung, tak pernah ada disebabkan ada masalah-masalah tertentu, nanti tak boleh diceritakan kat sini. So daripada sensitif sikit lah. So daripada kosong, lepas tu cuba untuk pergi ROS, daftar dan sebagainya dengan bantuan kerajaan negeri. Alhamdulillah sekarang dah ada akaun dan sebagainya. InsyaAllah nanti akan bergerak untuk membantu mahasiswa dalam dan luar negara Pulau Pinang.
Itu media-media macam tu lah kita perlu manfaatkan, bukan sekadar bercerita, tulis statement dekat Facebook, tulis Twitter, dekat Betul-betul. statement dekat Ya. Twitter. Ada orang macam, yelah ha, kan, dalam statement tulis macam ni, saya tak sokong macam ni. Tapi ha. belakang cerita lain kan. Dia macam, apa orang cakap tu Yes, uh, yes, yes, yes. walk the way you talk macam tu lah kan. Walk the way you talk lah. Kira kalau walk, kau walk, cakap walk the talk. walk the talk. Yeah, sorry guys. Yes, Jangan yes, yes. bash. Walk the talk. So kalau kau Yes, walk cakap the benda talk. tu, kau buatlah benda tu Mhm. kan. Yes, yes, yes. Mm-mm. Masalahnya sekarang ni, kalau semua orang bersuara, siapa nak buat kerja? Itu yang jadi masalah ni. Terlalu banyak statement dikeluarkan. At the end of the day, tak ada pun, ada dua. So kamilah orang-orang yang cuba untuk membumikan ilmu yang kita dapat. Itu yang penting. Sekadar ilmu tapi tak membumikan ilmu itu, tak ada guna. Itulah sangat penting. So kami menyantuni, dia macam social engagement lah, social engager, community engager. Kami menghubungkan orang-orang lain daripada tak dikenali. Alhamdulillah sekarang ni, sebelum ni sebabkan kita duduk merantau kan, Ikram kan, macam aku lah, macam aku duduk kan? Luar negeri kan, so balik di Penang tu tak ada sangat connection. So kita build from zero, kedah je segala benda, kedah je, just do it. Nanti along the way kau akan belajar experience. Yang penting tu confidence tu kena ada. Just do it lah. Keluar dari comfort zone. Kita kena kita kena keluar dari comfort zone, kita kena cuba. Kalau fail, yes, tak apa, kita boleh cuba lagi, and along the way akan ada, always akan ada orang yang ajar macam mana nak buat kan. Yang penting apa, kena berani gagal. Yes, berani gagal. Kena berani gagal lah. Kedah je semua benda. Sebabnya nanti kau akan regret in the future. Asal tak buat benda ni dulu. Bila masa kita diberikan masa yang begitu singkat. Betul. Masa kerja ni tak dapat dah buat benda macam ni. Betul. Yelah kan. Keep on doing this thing. Ya, sekarang pun tipu lah. Tak ada orang menyesal tak buat something in the past kan. Macam aku aduh, kenapa aku tak buat benda ni dulu kan. Kalau buat sekarang dah okay lah. Macam tu lah. Mesti there will always be something yang kau regret. So to prevent that to happen in the future, kau cubalah kan. Instead of kau fikir, why not kau buat. Walk the talk. Sebab itu walk the talk. Sebab tu aku nampak benda ni, regret yang aku dapat selepas aku diploma atau kerja kan. So aku nampak benda ni, aku tak dalami benda ni. Aku tak buat benda-benda macam ni masa aku sebelum ni. Aku tak tahu benda macam ni. Dia macam buat tu sekadar buat je lah untuk dapatkan mata koko ke mata apa-apa je kan. Betul dapatkan tapi sijil and everything kan, untuk yalah dapat that recognition, tapi sebenarnya dalam hati tu kau tak ikhlas nak buat lah kan. Dia tak ada reason behind it. Semua benda kena ada makna sebenarnya. Itu sangat penting. Kita punya ayat ulangan malam ni adalah makna makna. Purpose. Semua benda kena ada makna. Maknai makna. Yes. Memaknai makna Okey, baik. Seterusnya berkenaan dengan aktivisme ni, saya nampak kenapa kita perlu terlibat lah. Sebabnya sekarang ni dia menjadi satu effect, bystander effect tau. In psikologi lah. Bila mana bystander effect ni, bila mana orang ramai terlampau banyak tengok kan. Lah kali sebabnya orang akan mengharapkan orang di sebelah dia akan tolong. Tapi at the end of the day, masing-masing buat fikiran yang sama. So tak ada orang yang tolong. Itu yang jadi masalah sekarang ni. So kalau kita, pemikiran kita macam tu, sampai bila masalah akan selesai? Itu jadi masalah sekarang ni, bystander effect. Terlampau banyak sangat orang berfikiran macam tu. Mesti dia tolong ni, alah tak apalah, mesti dia tolong mesti dia tolong, muka baik muka Ikram baik mesti dia tolong akulah bystander tu. Kena ubah ni fikiran ni. Nampak macam Ustaz Abid Liu kan. Ustaz Abid Liu kan, dia tak tunggu apa-apa. Nampak masalah, terkejar je.
Sebab kalau nak tunggu sekali birokrasi dan sebagainya, nanti akan ada at the end of the day benda lain, isu lain akan timbul pula. So orang akan alih kepada perhatian Yeah. lain pula. Lain Betul, kali betul, benda betul. yang asal itu tak selesai. Itu jadi masalah dia sekarang ni. Dan lagi satu berkenaan dengan volunteer ni, kalau kita tak mula sekarang ni, bila kita nak mula? Sebenarnya nak cakap, ke depan kita akan sentiasa memberi alasan. Contoh, kalau kita masuk dalam universiti kan, tahun pertama tak start sibuk buat assignment. Tahun kedua nak kena kejar GPA. Tahun ketiga, tahun empat nak kena siapkan final year project. Setiap benda akan ada alasan yang diberi. Dan juga bila mana habis degree, masuk pula zaman pekerja. Masa zaman kerja lagilah sibuk. So Betul. kita akan sentiasa bagi alasan. Oh zaman kerja nanti kita akan sibuk dengan kerja tu. Zaman kahwin akan sibuk dengan anak. So bila kita nak mula? Itu alasan akan sentiasa ada kalau kita tak mula sekarang. Yang penting try je join pergerakan macam ni, nanti korang masuk dalam the community. Saya tak kisahlah volunteerism ni dari segi apa, sukarela. Yang sukarela adalah sukarelawan. Bermaksud sukarela maknanya kita tak mengharapkan apa-apa, kita sukarela buat benda tu, tak mengharapkan apa-apa ganjaran di sebalik itu. Tak kisah dari segi apa. Itulah sangat penting. So kalau boleh bermula dari sekarang, join je apa-apa, search balik yang penting, search lah Facebook ke apa kan, ikutlah apa yang korang minat kan. Tak kisahlah suka kucing, ada je pencinta kucing bagi makanan kat kucing-kucing kan. Simple ni tak kisah. Nanti korang akan jumpa orang yang pemikiran yang sama dengan korang. Dari situ, bila mana korang dah jumpa orang yang berpikiran yang sama dengan korang, dari situlah dia akan bercambah minat tu kan, makin bercambah lah. Dari situlah. Dan juga berkenaan ini, kita kena selalulah muhasabah diri dari segi kita punya seharian hidup kita kan. Adakah berbaluikah perjuangan yang kita sentiasa perjuangkan setiap hari ni? Contohnya kita bekerja, berbaluikah perjuangan kita untuk bekerja ini untuk tahun-tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun. Berbaluikah? Is it worth it? Itu sangat penting. Adakah ini akan memberi impak kepada lain, ataupun ini sekadar kita kumpul duit? Duit memang takkan cukup sampai bila memang takkan cukup. Itu Itu sangat penting. Yes. Itulah volunteering dari segi Syafiq punya intipati orang cakap. So sekarang ni kan kau volunteer GPP UIA, and then ada how many organisation yang kau terlibat dalam volunteering ni? Okay. Berkenaan volunteering ni memang yang betul-betul masa sekarang adalah 1, 2 and 3 lah. 3 persatuan. Buat masa sekarang ni 3 organisasi lah. Tapi sebelum ni kita kedah je, kita join je semua. Sebabnya kalau dah masuk UIA, bila mana dia orang forward Google Form kan. Google Form apa, kita just join je, masuk je apa-apa. Dalam masa yang sama tanam diri untuk buat networking juga. Awal-awal dia nak buat networking je. Setengah orang dia nak cari jodoh. Setengah orang nak cari zaujah. Iya ke Ikram? Allahu Akbar. Gila Itulah selalu volunteer. InsyaAllah. Setengah orang. Setengah orang dia juga nak networking dan sebagainya. Adalah beberapa yang saya join sebelum ni. Ada juga pernah pergi ke Shawkit Road dan sebagainya, dan juga berkenaan dengan bawa mereka masuk ke UIA. Lepas tu kita tahulah macam mana bermasalahnya mereka ni dari segi pendidikan dan sebagainya. Anak-anak mereka ni mak ayah ni sibuk dan tiada perancangan perkahwinan, anak-anak banyak kan, dan juga akhirnya dia ibu bapa tak mampu mengadili anak-anak tu, anak-anak yang ramai. Dari segi dia contribute dia punya masa dan juga sebagainya. Banyak sangat terjadilah benda macam ni, perancangan perkahwinan, masalah dan sebagainya. Dalam masa sekarang ni
ada 3 lah persatuan lebih kepada kenegerian lah. Sebab buat masa sekarang ni saya duduk dekat ni kan, Penang. So kita cuba engagekan persatuan dari segi kenegerian ni. Cakap dekat UIA, saya pengerusi untuk kelab anak negeri lah. Segala anak negeri dekat UIA saya pengerusi. So kita akan cuba untuk apa nama ni, baiklah ayat tu, ya Allah Akbar, kita evaluate baliklah macam mana kita nak martabatkan balik mahasiswa di setiap negeri masing-masing. Bukan sekadar balik berbakti di UIA kan, di kampus masing-masing, tapi bila balik kat rumah jiran sebelah pun tak kenal. Lepas tu ya orang berdekatan pun tak kenal. So jadi masalah. Macam contoh mahasiswa ni, peranan ni adalah sangat penting untuk menghubungkan menjadi jabatan kepada para akademik dan juga masyarakat awam. Itu something. Bila mana kalau kita duduk kat rumah aja masing-masing buat kerja masing-masing, main TikTok, main game kan. Faham lah, benda tu tak berjalan lah. Aku pun main game ke. Tapi dah masuk dia. TikTok pun. Jadinya macam tu lah. TikTok. No offense yang ber-TikTok TikTok ni bagus. TikTok bagus. Banyak benda Dia yang bagus. juga. Dia ada yang share information bagus. juga kan. Nanti Podpad pun insya-Allah lah. Yes. Kalau dah growing, we can share through TikTok juga kan. Manalah tahu, insya-Allah in the future. So, Syafiq. Okay, dah tahu dah dia jemput siapa. Okay. Ya, apa ni, yelah ada 3 organisasi kan. Apa yang aku faham, korang volunteer bukan dari segi bagi bantuan dari segi kewangan, makanan, macam apa, basic necessity kan. Tapi korang juga ada bagi volunteering in terms of education, is it? Korang educate dorang in terms of family planning or anything? Semua juga. Interesting lah. So bukan itulah pada pendengar dan viewers di YouTube, bukannya volunteering ni bukannya semestinya kita pergi tolong orang susah, bagi makan, bagi minum, bagi duit, tapi kita juga can volunteer in terms of sharing knowledge or giving education lah kan, kiranya kan. Ada banyak lah jenis volunteer ni. So korang boleh just Google anything, banyak lah kan out there. There are so many volunteering organisation yang ada. Bukan sekadar Penang je, luar Penang, semualah seluruh Malaysia. Jadi itulah kita ada pasal jenis-jenis organisasi. And then cuba cerita sikit pasal volunteering ni. Ada, mestilah there will always be two side of everything. Ada yang baik, ada yang tak baik. Buat sepanjang hidup kau volunteering ni lah kan, giving back to the society, ada tak any adversity, any negative benda yang terjadi sepanjang career seorang aktivis? Okay, berkenaan dengan masalah volunteerism lah dalam organisasi dan sebagainya, untuk menghandle dan sebagainya, masalah dia adalah dari segi authority dah. Itu tu anasir yang perlu kita tempuhi lah. Kalau macam contoh kat dalam mahasiswa universiti, alhamdulillah tak ada masalah sangat. Di mana kita bergerak kepada NGO kadang-kadang dia sampai to the extent kita sangat bersemangat untuk NGO dan kita nak advocate orang dari segi, tak kisahlah dari segi apa-apa masalah dan sebagainya, advocate orang dan segala benda. NGO ni sahaja dia sampai satu had ni, the maximum peak dia tak akan memberikan efek yang kuat. Dia memerlukan satu perkara, elemen lain yang dalam NGO tu untuk beri pengaruh kepada lain. Salah satu contoh adalah selepas peringkat NGO tu, orang perlu masuk ke dalam politik. Itulah the level sequence untuk volunteerism. Itu menjadi masalah. Sampai kan ada setengah orang saya jumpa kat sini, tidak mungkin NGO itu bergerak tanpa parti politik. Terkejutlah dengan benda macam tu. Tapi sebenarnya itu ada setengah-setengah orang berfikiran sebegitulah. Tapi
Itu sebab itulah saya cuba untuk mengubah pandangan orang lain berkenaan itu. Memang susah berkenaan cabaran berkenaan ini, melibatkan parti politik ni faham lah. Dia ada pelbagai dugaan daripada orang luar dan sebagainya. Masing-masing ada perlukan nak cari crowd, dipergunakan, even ada pemerdagangan antara kaum. Dia berkenaan dengan kita jual kaum dan sebagainya. Itu tu benda yang biasa dalam parti politik ni. Mau tak mau kita akan redahlah benda macam ni kalau terlibat dengan NGO. Kalau nak bergerak lagi jauh ke hadapan, lantang bersuara ke hadapan. Itu masalah-masalah yang dihadapi lah berkenaan dengan NGO ni. So apa yang apa yang kau nak cakap is NGO ni macam mana pun akan ada at least sedikit link to political side, betul? Tapi apa yang kau cuba buat sekarang ni, kau nak try separate lah. Kau nak volunteer ni memang volunteering, not for the purpose of political reason or anything lah kan. Kalau boleh kau tak nak ada masuk campur political things and everything. Tapi if you want to go bigger, kau terpaksa get the political things involved. But at the same time kau nak eliminate benda tu lah. Ya, faham. Ya. InsyaAllah in the future manalah tahu kau boleh go bigger without the political help, so that yelah kan sekarang ni memang bagus kita ada political help because they have influence kan untuk kita grow bigger, help more people. Baguslah untuk kita because we can help more people. Tapi kita tak nak, yelah, because bila ada involve these political parties, kita punya horizon ataupun scope untuk tolong orang tu akan limited. Kita nak tolong orang ni, diorang akan cakap, tak boleh. This is not within our manifesto or our ni lah kan. So engkau yang korang, apa yang korang nak buat ni is to help everyone at the best you can. Betul? So hopefully insyaAllah in the future boleh tolong semua orang tanpa ada halangan, tanpa ada cabaran. So that akan datang aku tanya, apa bro, adversity ataupun negative effect volunteering? Tidak ada. Tidak ada. InsyaAllah. Amin. So I think tu je lah kan pasal volunteering, pasal aktivism. Apa yang kau boleh kepada pemuda belia youth di luar sana, apa pesanan yang kau boleh bagi kepada diorang? Okey, baik. Berkenaan pesanan ni kan. Okey. Kadang orang yang macam tak terlibat dengan program macam ni, tak didedahkan environment macam ni kan, kawan-kawan sebegini, dia orang tak tahu nak start macam mana. Kadang setengah-setengah di dalam circle-circle yang macam contoh depa pergi ke arah mencari keseronokan, hiburan diri, melancong dan sebagainya. Itu yang memenuhi dia orang punya kelopongan dalam hati dia orang. Tapi kalau nak tahu platform yang paling simple ni adalah kita sebagai seorang Islam kan, yang paling terdekat di rumah kita adalah cuba berbakti dekat dengan masjid-masjid korang. Itu sangat penting sebenarnya. Bermula daripada karya-karya kawasan korang, bermula dari situ. Santuni orang-orang di sekitar kita dulu. Sebelum kita pergi jauh. Buat apa nak pergi jauh-jauh? Padahal komuniti kita terabai. Itu jadi masalah. Cuba santuni pada orang yang dekat kita dulu. Jiran sebelah kita, saudara mara kita. Itu sangat penting. Jangan terlampau mengejarkan nak berbakti sampai Turki lah dan sebagainya. Kita fokuskan apa yang ada di hadapan mata kita dulu. Macam contoh, pernah saya tengok resensi buku oleh Ustaz Fahrul. Dia menceritakan Mother Teresa lah. Mother Teresa pernah dia bercerita, adalah quotes dia, kalau korang perasan lah, macam mana kita nak mengekalkan keamanan dekat dalam dunia ni. Macam mana? Ayat dia simple je.
go back to your home and love your family. Oh, Itu benda yang simple. Yes. Go go back to back your to home your and love home your and family. love your family. Yes. Cuba bayangkan setiap seorang daripada kita, setiap ibu bapa, setiap isteri, setiap suami, setiap adik, setiap abang menunaikan tanggungjawab di dalam rumah masing-masing. InsyaAllah dengan mendapatnya kasih sayang itu, dengan diberikan sepenuh perhatian itu, tiada masalah-masalah di luar sana. Itu sangat penting. Cuba bayangkan segala ahli-ahli politik semua, pemimpin-pemimpin semua balik ke rumah dan juga menumpukan sepenuh perhatian juga pada anak-anak mereka. Semua orang kena buat macam tu. Yang jadi masalah ni adalah repeating cycle. Repeating cycle iaitu sibuk mengejarkan dunia, sibuk mengejarkan dunia, tak mengejar akhirat. Lepas tu anak-anak terabai. Kemudian dari situlah masalah masyarakat tu datang. Kemudian anak-anak kurang kasih sayang. Ke depan-depan cycle tu akan berulang kembali. Itu tu menjadi masalah. Lagi-lagi masalah bila mana Malaysia ni penduduknya ramai, tak macam New Zealand kan. New Zealand 5 juta kan. 5 juta. Sikit je, kambing lagi banyak. Kambing lagi banyak. Okay. Macam contoh, sana satu family berapa orang? 2-3 orang anak. Yeah, small family lah, dua. Yeah. They focus more on quantity focus more on quality rather than quality. Yes, that's exactly right. Sebab over there, diorang macam family time, work-life balance very important to them lah. So bila diorang give more time to their family, diorang punya volunteering community pun actually very good tau. So diorang volunteer to the community, to the society. So bila everyone buat macam tu, everyone macam rasa macam, oi, yelah baguslah buat macam ni. Our community is improving, so it's safer. So in the future dia ada domino effect. In the future tu baguslah kan. So itulah yang kau cuba sampaikan ni kepada belia di luar sana. Kan? Yes. Betul. Itu sangat penting. Bila mana main kat Malaysia ni terlampau banyak sangat. Tengoklah ada kadang-kadang setengah orang tu tak mampu mengadili anak-anaknya dan terbiarkan saja. Anak tu bergerak sendiri dan sebagainya. Dan recycle tu akan menjadi unit yang sama. Dia berkahwin dan juga terabai anak-anaknya semua. Jadi itu tu sangatlah kita perlu tekankanlah berkenaan dengan itu. Dan juga sentiasalah anak-anak muda ni bekerjalah di lapangan, carilah tempat di mana kita boleh berbakti sebanyak yang mungkin. Sentiasa berdoa. Diberikan tempat untuk berbakti sebanyak yang mungkin. Dan juga berbaktilah di atas kapasiti sendiri. Macam contoh, bekerja sebagai ekonomi adalah untuk apa? Untuk ekonomi negara kita. Dan juga kalau ekonomi baik, kan dia dapat meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagainya. Macam contoh lawyer akan membantu untuk membantu untuk stand up untuk justice, orang yang terananya. keadilan, Justice, keadilan kepada orang yang terananya. Semua itu adalah bagi manfaat kepada orang lain. Cuma korang kena tahu setiap apa peranan kita di dalam dunia ni. Apa peranan kita, setiap perkara yang kita buat itu. Apa makna di sebaliknya? Adakah dia memberi manfaat kepada orang lain ataupun sekadar korang buat just untuk kejar duit? Itu so, sangat berbalik penting. kepada awal sekali lah. Makna, purpose. Yes. Betul. Purpose, itu keyword kita pada minggu ni punya episod. Purpose ataupun makna. Purpose of life. Okay. So baik. macam tu lah kan. Belia tu kena find their purpose of life, giving back to in front of them instead of diorang yang not reachable. Macam yelah macam kau cakap lah kan, instead of volunteering in Turkey and Syria and everything, yelah memang bagus, tapi if kita tak mampu nak buat, kita mampu buat kecil je, yang depan kita pun, in our family pun kita boleh berbakti, giving back to the community. Yes. And hopefully can create peace in the future. Bak kata Mother Teresa apa tadi? Go back to your home and love your family. To create peace. Apa tadi? Satu lagi
berkaitan dengan berbakti keluar negara tu boleh, tapi pastikanlah persekitaran sekeliling kita ni terjaga dulu. Okay, faham? Okay, dan lagi satu, untuk berkenaan dengan volunteering ni, dia ada kadang ada isu tau. Don't give jangan bagi ikan, instead bagilah fishing rod. Faham. tak? Ya. Kita macam kita bagi dia bukan to survive this one time, tapi for them to continuously cari rezeki for them kan. Macam a tool for them to work lah, instead of giving them the end product. The end product, right? Dan lagi satu, berkenaan dengan medan volunteerism, antara yang betul-betul banyak memberi makna kepada orang lain, banyak memberi manfaat kepada orang lain adalah dalam pendidikan sendiri. Banyak orang, pendidikan tu sangatlah penting. Contohnya ada orang santuni Rohingya dan sebagainya. Cuba bayangkanlah kalau kita berbakti dalam pendidikan kan. Contoh kalau kita mengajar seorang tu mengeja membaca, dan akhirnya setahun, 2 tahun kemudian dia dapat membaca, dan setiap dari pembacaan yang dibuat tu, hasil ajaran daripada cikgu tu, berapa banyak pahala yang dia akan dapat. Itu sangat penting. It is not a one-off thing. So volunteerism dalam pendidikan adalah satu benda yang murni, yang perlu diketengahkan, yang sepatutnya dibantu oleh orang lain juga. Itu sangat penting. Sebabnya pendidikan sekarang makin mencabar sebabkan keterbukaan maklumat sekarang ni terlampau laju, dan juga belia remaja, dia orang ni tak bersedia sebenarnya untuk dapatkan maklumat macam ni, keterbukaan sebegini, sebabnya masing-masing tak ada basic foundation. Kalau ibu bapa yang bagus, dia akan menyekatlah penggunaan handphone sebagainya pada waktu-waktu yang tertentu, tapi setengah ibu bapa terlampau sibuk dengan kerja, memberikan gadget dan sebagainya, akhirnya anak-anak tu terbuka dengan maklumat yang dia orang tak sedia untuk hadam. Itu jadi masalah sekarang ni. Pendidikan sangatlah penting buat masa sekarang ni. Dan cabaran untuk ke hadapan untuk ibu bapa, memang susah untuk kita handle untuk menjaga anak. Itu sangat penting. Ibu bapa kena belajar 2 kali ganda lagi cepat daripada anak. Sebabnya tanpa pantas untuk bergerak, kita kena adapt lagi laju daripada anak. Betul. Tu baru 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak. Macam mana? Bermakna sungguhlah malam ni bunyi ni. Jadi yang in conclusion, the best type of volunteering is to educate people, is it? Yes. To give them knowledge, to give them education, skills, so that diorang boleh keep giving for the people in the future, betul? Instead of kita, yelah memanglah macam kau cakap dah, baguslah juga kan bagi makan, bagi minum, bagi wang, tapi the best is give them education, is it? Yeah, betul lah tu. That is the basic of everything lah. To be successful, actually you need education. Bukan nak cakap education ni tak penting, sekolah kita tak ajar ni, tak ajar tu, tapi not that kind of education juga, tapi life education kan. Life education, macam kau cakap tadi, degree of life. This our whole life ni is actually to achieve something in the end. Not a piece of certificate, not a degree to be precise, tapi to makna hidup tu apa kita nak achieve in the end of our life. So I think sampai situ saja topik tapi volunteering lah, tapi pasal belia, pasal youth, activism kan. Hopefully in the future we can collaborate each other again in topik yang lebih menarik, insyaAllah in the future. Tapi ini soalan dia kepada tetamu-tetamu yang terpilih di rancangan The Podpad Podcast ni. So, dah ready soalan dia? Buat terkejut. Soalan dia macam ni rekan. Kalau kau diberi peluang untuk makan malam bersama seseorang, tak kisahlah seseorang ni masih hidup atau telah meninggal dunia, siapakah orang itu dan kenapa? Okay, baik.
terbagi kepada dua, yang hidup, yang dah meninggal. Okay, Okay, boleh baik. brother. Kalau yang dah meninggal, insyaAllah rasanya baru je mengenali figura ni sebenarnya sejak masuk UIA 2-3 tahun lepas, iaitu Buya Hamka lah. Buya Hamka, antara tokoh yang terkenal di Indonesia lah. Yang terkenal dari segi bagaimana dia mendakwah pada zaman dia melalui penulisan. Penulisan itulah sangat penting. Macam mana penulisan mengubah corak hidup kehidupan, mengubah corak pandangan kehidupan seseorang itu, bagaimana penulisan tu dapat membina jati diri dan peribadi seorang. Dan juga macam mana ayat-ayat dia tu sangatlah membantu untuk mengubah pandangan masyarakat di masyarakat zaman-zaman di zaman dia lah, 19 awal-awal 90-an dan sebagainya, iaitu yang masih terlampau terikut dengan tradisi lama dan sebagainya. Dan yang dari situ juga lah aku macam mengenalilah berkenaan dengan penulisan ni. Penulisan ni sebenarnya lah untuk mengenal diri kita, bukan untuk mengajar orang lain. Kena faham itu. Penulisan ini sebenarnya adalah untuk mengenal diri kita, bukan untuk mengajar orang lain. Dari segi kita menulis, itulah kita akan tahu apa yang kita mahu sebenarnya dan sebagainya. Kita akan tahu apa pendidikan kita dan sebagainya. Kita menjawab soal-soal adakah ini, dan juga penulisan juga akan mencerminkan diri kita jugalah. Itu sangat penting. Yang kedua adalah kalau yang dah masih hidup, iaitu Ustaz Azrizal Jamil. Dia seorang ustaz, dululah pernah famous dekat Malaysia lah 2013. Maksudnya sebelum dia berpindah kepada Eropah. Pada Eropah, dia pergi kepada Finland, lepas tu pergi kepada Ireland dan sebagainya. Dia perjalanan hidup dia sangatlah menarik, bila mana banyaklah kisah dia. Dia tak mengejarkan famous dalam hidup dia. Dia lari diri daripada famous untuk mengenal makna hidup, mencari purpose of life, iaitu bila mana dulu dia pernah famous menulis buku berkenaan dengan cinta, apa aku terima nikahnya. Lepas tu dia terima famous tu, glamour tu kan. Lepas tu dengan famous tu sebenarnya telah dia terpaksa mengorbankan beberapa perkara. Contohnya dia mengorbankan masa dengan family. Dan dari situlah dia dapat nampak yang masanya yang itu tak bernilai. Famous itu dikenali orang itu, dapat duit banyak itu daripada hasil jualan buku. Dari situ dia lari pada Malaysia, dia keluar untuk mencari ketenangan yang dicarikan. Pada masa yang sama, dia juga ingin rasa bagaimana sentiasa bila mana duduk kat luar negara kan, Eropah dan sebagainya, rasa kita untuk menghargai nilai Islam tu lagi tinggi. Itu betul, aku setujulah, because in New Zealand kan macam ya kan, bila kita dekat negara kita, ya azan merata, masjid banyak kan. Tapi bila kita dekat negara orang yang Islam ni bukan agama utama diorang, so kita lagi macam, kita lagi aware about kita punya agama kan, nak cari nak cari makanan halal, nak cari kat mana kau boleh solat, kau lagi menikmati lah kiranya, betul? Betul. Dan dia menceritakan perjalanan hidup dia selalu buat vlog lah. Dia menceritakan masalah hidup dia kan. Lepas tu ceritakan perihal anak-anak dia macam mana dia tackle the problems. Dia menceritakan transparency bahawa ustaz pun hanyalah insan biasa. Dia cerita juga dia marah anak-anak dia macam mana. Nampaklah dia rational, tak nampaklah terlampau figura ustaz happy itu je, ya. happy je. Yes, dia ada ups and downs dia. Betul. So, kita boleh relate yang kita. So banyaklah yang macam dia juga pengasas Khalifah Model School lah, berkenaan dengan Islamik dekat semasa dekat Malaysia. Dia dan banyak menambah berbakti dalam pendidikan. Dari situ juga dia mengubah aku punya corak pandangan terhadap pendidikan lah. Macam mana kalau nak volunteer lah dalam pendidikan, itu memberikan banyak sangat manfaat. Itulah mungkin tak ramai orang kenal kot, tapi banyak je dia konten dia berat sikit lepas lah. Lepas ni insyaAllah lebih ramai orang kenal dia. Kita dah share insyaAllah. ilmu kan. Jawapan yang bagus. I think ada lagi satu lah soalan nak tanya. Apa pula? So kau dah jumpa belum makna hidup kau? Uish, makna hidup Sepanjang hidup pencarian
Pencarian sejak habis sekolah menengah, diploma, bekerja untuk mencari makna hidup, purpose of life. Dah jumpa belum? Purpose of life-nya sebenarnya korang boleh lihat dalam Laskar Pelangi, filem Laskar Pelangi tau. Filem Laskar Pelangi 2008 aku tak salah, Indonesia. Filem Indon lah. Kau dah tengok Ikram? Aku pernah tengok tapi aku lupa tu. Lupa Di dalam ayat tu, ada Pak Harfan, iaitu pemilik madrasah itulah, dia menyatakan hidup ni adalah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Itulah masa sekarang aku punya makna hidup lah untuk memberi sebanyak-banyaknya selagi ada kudrat, tenaga, dan ruang dan masa. Aku akan cuba untuk memberikan sebanyak-banyaknya dan juga menolong di tempat yang betul-betul memerlukan. Bukan sekadar untuk mengejar pangkat, nama dan sebagainya. Itu sangatlah tak wajar lah. So itulah purpose of life. Mungkin pandangan perspektif orang berbeza. So masa sekarang itulah yang aku nampak dari segi makna hidup ni adalah untuk memberi sebanyak-banyaknya. Bukan menerima sebanyak-banyaknya. Jadi korang tengoklah dari segi filem Laskar Pelangi tu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasihlah daripada aku dan pendengar dan viewers di luar sana. Terima kasih kepada Syafiq sebab dia giving back to our society. Walaupun dia dekat Pulau Pinang sana, dia giving back to society di Pulau Pinang, tapi tak apa. This is our community as a whole, sebagai rakyat Malaysia. So hopefully pemuda-pemuda belia di luar sana dapat tengok video ni dan memanfaatkan konten-konten daripada video ni, so that kita ada lebih banyak belia seperti Syafiq di luar sana yang giving back to the society, share their knowledge. And the best type of volunteering is apa tadi? Is sharing education. By giving education, by sharing knowledge. So hopefully our community in the future will be better. Okay, I think sampai di sini saja kita sharing session the Podpad episode 3 #nombor 3. So terima kasih kepada pendengar di Spotify, viewers di YouTube channel. Harap korang dapat konten-konten yang bernilai dan share kepada rakan-rakan korang semua. Hopefully we can grow to more subscribers in the future. And so bila kita ada subscribers banyak, hopefully kita dapatlah jemput tetamu-tetamu yang apa ni, yang lebih besar lah, orang cakap nama dia kan. Bukan nak cakap Syafiq ni tak besar namanya, besar namanya. Besar badan ni. Hopefully insyaAllah in the future kita dapat grow our channel, grow more content in the future, so that we can keep giving back to the society. Hopefully the Podpad ni akan dicakap lah, di word of mouth kepada orang ramai di luar sana. So guys, jangan lupa subscribe to my YouTube channel, like my video, and then you can follow also my Instagram, and hopefully ada TikTok juga kan. Orang zaman sekarang share konten melalui TikTok. Korang boleh juga, kalau korang tak nak tengok muka kita orang dua orang ni kan, ya, siapa lah kita orang kan, bukanlah handsome sangat. Korang boleh dengar dekat Spotify channel. Percuma saja korang boleh buka dekat Spotify sambil berjalan ke tempat kerja, sambil korang bersenam, korang boleh dengar melalui Spotify. And I think sampai di situ sajalah. Terima kasih Syafiq Izzuddin guys, masih single, alhamdulillah. So kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah, tapi di dunia dia masih single guys. Hopefully korang bolehlah pergi IG dia di @Syafiq Izzuddin. Korang boleh nampak gambar dia handsome orangnya. Korang boleh follow juga dia. Jangan lupa follow saya juga. Jangan follow dia je. Alright.
Alright, sampai di sini saja pada malam ini, pada minggu ini, episod 3. And hopefully dapat jumpa korang pada minggu depan, episod 4 bersama siapa? Rahsia. Korang tengok nanti minggu depan. Dan topiknya apa? Hopefully in the future kita akan grow our subscribers to more people in the future. Okay guys, thank you. Assalamualaikum.